Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدنا علما أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan pengajian kita baca dalam subjek tafsir ayat ahkam, dan ini adalah pembelajaran kita yang kedua setelah mana kita sebelum ni telah membincangkan berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan tafsir dan apakah yang dimaksudkan dengan tafsir ayat ahkam. Kemudian kita juga telah membincangkan berkaitan dengan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan tafsir ayat ahkam, contohnya kitab-kitab rujukan, kemudian bagaimana kita mengenali sirah dalam Al-Quran yang menunjukkan ayat itu adalah ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat ahkam. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada tajuk yang pertama, iaitu berkaitan dengan fil qisasi hayatun nufus. Maksudnya pada qisas itu adalah menghidupkan jiwa-jiwa yang lain. Jadi ia adalah berkaitan dengan hukum qisas ayat 178 hingga 179 daripada surah Al-Baqarah. Jadi terlebih dahulu kita baca dulu berkaitan dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Jadi inilah dua ayat yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan hukum qisas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi terlebih dahulu kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan terjemahan kepada ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi. Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Maksudnya iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa, yakni pembunuh, yang beroleh sebahagian keampunan dari saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa, dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat dan kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Jadi ini dua ayat yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan
Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman supaya mereka ini melakukan hukuman qisas terhadap seorang yang membunuh. Maksudnya orang yang bunuh seorang hamba dibalas bunuh dengan seorang hamba dan perempuan dengan perempuan. Maksudnya kena ada keadilan dekat situ. Jadi sebelum kita pergi kepada penerangan berkaitan dengan ayat, kita cuba bincangkan dulu berkaitan dengan mufradat kalimat, iaitu kalimah-kalimah yang perlu untuk kita mengetahui apakah maksud yang sebenar yang dikehendaki oleh agama dalam ayat ini. Okay, kalimah yang pertama kalau kita tengok dekat situ adalah kalimah kutiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Kan kutiba ditulis ke atas kamu. Kalau kita faham maksud dari segi bahasa, kutiba ini ditulis. Maksudnya atas fi'il fu'ila. Kan kutiba ditulis kepada kamu. Ini dipanggil sebagai dia fi'il madhi, tapi fi'il madhi yang bukan katabah tu kita tahu siapa penulisnya. Jadi yang ni di majhulkan, mabni lil majhul. Kutiba maksudnya dituliskan ke atas kamu. Apakah yang dimaksudkan dengan kutiba? Apakah bila mana kita membaca ayat ini maka kita kena faham ditulis ke atas kamu itu maksudnya adalah seperti mana yang maksudnya dari segi bahasa tu kutiba itu maksudnya ditulis. Apakah yang dimaksudkan dengan ditulis? Maka berkata Al-Farra, kutiba alaikum ma'nahu fi kulli Quran, ma'nahu fi kullil Quran furida alaikum. Jadi dekat sini dia terangkan kepada kita kutiba itu maksudnya adalah furida. Dalam setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, kalau ada perkataan kutiba alaikum, ditulis ke atas kamu, maksudnya dekat sini adalah furida alaikum. Kutiba bermakna furida. Bukanlah kita faham seperti mana kalau ditulis itu adalah ditulis, maksudnya tulisan. Bukan, maksudnya dekat situ kutiba maksudnya furida. Jadi ayat ini bermaksud wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu. Fardu ni adalah benda yang wajib, maksudnya benda yang perlu kita lakukan, iaitu kutiba bermakna furida. Kemudian kita tengok pada kalimah yang kedua, al-qisas. Apakah yang dimaksudkan dengan al-qisas? Kalau dari segi bahasa kita tengok, qisas itu maksudnya dekat sini melakukan sesuatu kepada orang lain. Ay yuf'ala bihi mislu fa'aluhu. Kan, melakukan sesuatu kepada orang lain seperti apa yang dilakukan. Pukul dibalas pukul contohnya. Itu maksudnya qisas. Qisas ni kita buat seperti mana dia buat. Faham? Maksudnya kalau pukul maka kena pukul. Tak boleh pukul lawan lempang. Tak, kalau pukul di tangan yang sama dengannya juga adalah pukul di tangan. Tak boleh kalau pukul di tangan nak balas kita lempang pipi dia. Tak. Kecuali kalau dia lempang maka baru dibalas dengan lempang. Qisas ini maksudnya melakukan sesuatu kepada orang lain seperti mana yang dilakukan oleh orang itu. Qala ar-Raghib al-qisas ma'khuzun min al-qas wa huwa tattaba'u al-athar wal qisasu al-qawad wa huwa al-qatlu bil qatli. Okey, kata ar-Raghib, qisas itu diambil daripada perkataan al-qas yang artinya mengikuti jejak. Maksudnya mengikuti, ikut. Kalau dia langkah kanan, kita langkah kanan. Maksudnya mengikuti jejak. Okey. Dan qisas itu maksudnya adalah al-qawad, iaitu membunuh. Al-qawad dekat sini dia kata apa? Al-qas artinya mengikuti jejak. Kemudian dia kata dekat sini al-qasas bermakna al-qud, iaitu pembunuhan dengan pembunuhan. Dekat sini al-qud ataupun al-qawad maksudnya kalau seorang itu membunuh maka dia akan dibalas dengan bunuh. Jadi kalau ditanya ma makna al-qisas, maknahu al-qawad wa huwa al-qatlu bil qatli. Okey, kemudian kita tengok kalimah yang ketiga iaitu al-qatla. Apa maksud al-qatla? Kan kalau kita tengok ayat ni dia kata wahai orang-orang yang beriman,
kutiba alaikum, diwajibkan kepada kamu menjalankan hukum qisas dengan perkara, maksudnya bila mana seorang itu dia membunuh. Maksudnya al-qatla itu adalah membunuh, dan al-qatla maksudnya kalau dari segi bahasa dia adalah kata jamak kepada al-qatil. Al-qatla itu adalah kata jamak, adalah kata mufrad, kata jamak bagi al-qatil. Maksudnya kalau bunuh al-qatil, maknanya bunuh tu dia kata al-qatla, iaitu perkataan ini merupakan bentuk jamak kepada perkataan al-qatil. Sama ada muzakkar ataupun muannas, maknanya digunakan perkataan yang sama. Okey, maksud al-qatla ini adalah izalatur ruh anil jasadi kal maut. Apa maksud membunuh itu? Iaitu mengeluarkan atau kita mengeluarkan roh daripada jasad. Maksudnya bila mana ada perlakuan seorang itu cuba untuk mengeluarkan roh daripada jasad seperti mati, maka itu dinamakan sebagai membunuh. Bila mana seorang itu membunuh, maksudnya dia buat perlakuan yang mana menyebabkan nyawa atau roh yang ada dalam badan seorang terkeluar. Maka al-qatla izalatur ruh anil jasadi kal maut. Kemudian kita tengok maksud kalimah yang seterusnya, iaitu kalimah ofia. Apakah yang dimaksudkan dengan ofia? Ofia dekat sini maksudnya bila mana kamu memaafkan, kan dia kata dekat sini. Ofia, dan apabila Allah dia kata dekat sini, dan bila mana kamu telah memaafkan. Kemudian katakan faman ofia lahu min akhi, barang siapa yang telah memaafkan saudaranya. Memaafkan dekat sini, apa maksud perkataan dekat sini? Perkataan ini diambil daripada perkataan al-afwu. Maknahu as-saf. As-saf wal isqat. Maksudnya dia memaafkan. Perkataan as-saf, as-safhu tu juga maksudnya memaafkan ataupun menggugurkan. Maksudnya kita tak ambil hak kita. Orang tu dia buat dekat kita tapi kita tak minta dia balas, kita tak minta balasan, maksudnya kita gugurkan hak kita. Jadi ofia maksud dia al-afu, ma'nahu as-safu wal isqat. Kemudian kita tengok perkataan yang seterusnya, fattiba'u bil ma'ruf. Kan, maka hendaklah, dia kata kat sini maksudnya hendaklah kamu menuntut atau memintanya dengan mengikut cara yang baik. Mutalabatuhu bil ma'ruf ay yutalibuhu waliyul qatil birrifqi wal ma'ruf. Maksud dia kata apabila barang siapa yang membuat kezaliman, dia kata kat sini adalah menuntut atau memintanya dengan mengikut cara yang baik. Dengan perkataan lain, wali, yakni orang yang wali kepada waris ataupun kepada orang yang dibunuh. Kan, contohnya A dengan B bergaduh, kemudian B bunuh A, bukan bergaduh lah, B ni dia bunuh A, kemudian A ni terbunuh, keluarga bagi A ni dia maksudnya memaafkan kepada B yang membunuh. Maka dikatakan sini barang siapa yang saudaranya dibunuh, dia kata fatiba'un bil ma'ruf adalah menuntut atau memintanya dengan mengikut cara yang baik. Dengan perkataan wali korban harus menuntut dengan baik dan penuh kelembutan sehingga si pelaku boleh membayar diat. Maksudnya waris A tadi ni yang telah pun dibunuh ni, bila mana dia nak menuntut hak dia kepada yang B, maka hendaklah dia menuntut dengan jalan yang baik. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara dendam, kesumat. Maksudnya Islam menyeru bila mana berlakunya pembunuhan, maka orang ataupun waris kepada yang dibunuh itu, bila mana dia nak minta hak dia, maka mintalah dengan jalan yang baik. Lepas tu kata mutalabatuhu bil ma'ruf ay yutalibuhu waliyul qatil birrifqi wal ma'ruf. Dia minta apa dekat situ? Minta diat, ataupun bila walaupun dia dah dimaafkan tetapi orang yang membunuh ini tetap juga kena bayar denda. Diat ni macam denda lah. Kalau dia bunuh, maka dia kena bayar 100 ekor unta kalau dalam Islam, kan. Maka bila mana keluarga ni nak menuntut, maka dia diminta oleh agama untuk menuntut dalam keadaan yang maksudnya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang lemah lembut, birrifq wal ma'ruf. Kemudian yang terakhir, kita tengok kalimah yang terakhir,
faman i'tada. Dia katakan dekat sini, bukan terakhir, ada satu lagi kalimah yang sebelum akhir, faman i'tada, maksudnya barang siapa yang membuat kezaliman, kan dia dah maafkan si pembunuh, kemudian dia dah minta dekat si pembunuh tu diat ataupun denda yang telah dikenakan ke atas pembunuh itu, kemudian barang siapa yang melakukan kezaliman kepada orang yang membunuh tu, pembunuh tu, kan tadi dia dah dimaafkan, kemudian dia dah kena bayar diat, maka Islam meminta supaya biar dimaafkan tu kira habislah, tak perlu lagi ada hasad dendam. Barang siapa yang ada dalam dirinya hasad dendam, rasa nak buat jahat dekat orang yang bunuh itu, maka Islam mengatakan faman i'tada, barang siapa yang melakukan kezaliman dengan membunuh si pelaku pembunuhan setelah mana dia membayar diat. Maksudnya orang tu dah dimaafkan, dia dah tak kena hukum bunuh, kemudian dia dah bayar diat, kemudian waris ni tak puas hati lagi, tak puas hati, akhirnya dia bunuh si pembunuh ini, maka dia yang membunuh ini dia telah melakukan kezaliman. Dia telah melakukan kezaliman. Itu dia kata faman i'tada ai al-zulm. Kemudian perkataan yang terakhir iaitu al-albab. Apa maksud al-albab? Al-albab ini maksudnya adalah orang-orang yang berakal, iaitu al-uqul. Perkataan ini adalah bentuk jamak kepada lub. Lub, kata satu dia al-lub, akal, al-albab, maksudnya al-albab maksudnya dekat sini maksudnya berakal, maksudnya orang-orang yang cerdik. Sebab tu kita dengar nama sekolah ulul albab. Ulul albab ni adalah orang-orang yang cerdik. Okey. Kemudian kita tengok kepada ini sahaja kalimah-kalimah mufradat yang perlu antum tahu dan nanti perlu antum hafal. Okey, kemudian kita tengok kepada bab yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan berkaitan dengan syarah ataupun penerangan ayat ini secara umum. Okey. Secara umum ayat ini menceritakan ataupun memberikan kepada kita penafsiran, iaitu berkaitan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada orang-orang beriman, yaqulullahu ya ayyuhallazina amanu furida alaikum an taqtassu lil qatili man qatalahu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyeru orang-orang beriman, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan untuk dilakukan hukuman qisas kepada orang yang kerana apa? Wala yabghiyanna ba'dukum ala ba', supaya bila mana bunuh balas bunuh ini dia akan membuang rasa kebencian, rasa marah satu kumpulan kepada kumpulan yang lain. Maksudnya Islam ini agama yang harmoni. Ya betul, si fulan telah melakukan pembunuhan, maka untuk mengharmonikan masyarakat, maka si fulan ini harus dibunuh kerana telah melakukan kesalahan bunuh. Kerana apa? Kerana untuk menghilangkan kemarahan, untuk menghilangkan rasa dendam, untuk menghilangkan rasa tak puas hati sesama umat Islam. Faiza qatala al-hurru al-harra faqtulu faqat. Maksudnya dan bila mana berlaku begitu, maka dia kena ada keadilan, yang mana bila mana yang membunuh itu seorang yang merdeka, dia bunuh tu seorang yang merdeka, maka yang dibunuh itu juga mestilah orang yang merdeka. Kan nanti kita akan tengok kenapa Allah SWT turunkan ayat ni, kenapa Allah bagi tahu al-hurru al-harra, orang yang merdeka dibunuh dengan orang merdeka, kerana nanti kita akan tengok ada sebab nuzul dia. Maksudnya seorang yang merdeka, bila mana dia membunuh seorang yang merdeka, maka yang dibunuh itu juga seorang yang merdeka. Wa iza qutilal abada faqtuluhu bihi.
Dan kalau yang membunuh itu seorang hamba kepada hamba, maksudnya dia merdeka, dia bunuh seorang hamba, kan? Dan bila mana wa iza qutilal abdul abada faqtuluhu bihi, dan bila mana seorang hamba membunuh seorang hamba, maka yang dibunuh itu juga mesti hamba. Dia kata jika orang merdeka membunuh orang merdeka, maka bunuhlah pelaku sahaja. Jika seorang hamba membunuh seorang hamba, maka bunuhlah si pelakunya. Wa iza qutilat al-unsa faqtuluha biha, bila mana yang membunuh itu seorang perempuan, maka yang dibunuh itu juga mestilah seorang perempuan. Faham tak maksudnya macam ni? Kalau yang pembunuh itu merdeka, maka bunuhlah yang merdeka tu. Kalau yang membunuh itu adalah hamba, maka bunuhlah hamba tu. Dan kalau yang membunuh itu perempuan, maka bunuhlah perempuan itu. Maka dia tak boleh bukan dia berganti. Maksudnya pembunuh tu mesti dibunuh. Tak boleh ada ganti. Maksudnya dia yang buat, maka dia yang kena tanggung. Okey. Dia kata dekat sini, maka bunuhlah dia. Tindakan ini dilakukan. Okey, kemudian kita kata masalan bi masalin bil adli wal musawah. Dia kata jika tindakan ini dilakukan setimpal dengan penuh keadilan dan persamaan, tinggalkanlah kezaliman yang boleh terjadi di antara kamu. Wada'u zulm alladhi kana bainakum fala taqulu ahrara wala bil abdi harra wala bil unsa rajula. Dia kata kat sini, janganlah membunuh seorang yang merdeka jika membunuh seorang hamba abdi. Kan? Kalau yang membunuh itu seorang merdeka, dia bunuh hamba, dia kata janganlah membunuh seorang yang merdeka jika membunuh seorang hamba abdi. Kalau dia merdeka, katalah dia ni seorang yang merdeka, dia bunuh hamba abdi, maka kena bunuh hamba abdi. Maksudnya dia kata tak boleh, maksudnya dia kena sama level. Kalau yang bunuh itu adalah hamba abdi, maka yang dibunuh itu adalah hamba abdi juga. Dia kena al-hurru bil hurri, merdeka dengan merdeka. Jangan membunuh seorang merdeka jika membunuh seorang hamba abdi, dan janganlah membunuh seorang wanita jika membunuh lelaki. Sebab semua ini merupakan bentuk kezaliman dan permusuhan, kerana benda ini akan menuntut kepada kezaliman dan permusuhan. Nanti kita akan tengok kenapa dia kata macam ni, sebab berlaku pada zaman jahiliah benda yang zalim terhadap satu-satu kaum. Nanti kita akan tengok apa kaitan ayat ni dengan asbabun nuzul. Okey. Fa in dzalika zulmu wal udwan wasti'la'u wat tughyan faman turika lahu syai'un minal qisas ila diyah wa afa anhu waliyul qatil falam yaqtasu minhu wa qabla minhu diyah falyuhsin talibu fi talab min ghairi irhaqin wala ta'nif wal yuhsin ad-dafi'u wal-yuhsin ad-dafi'a fil ada'i min ghairi mumatalah wala taswif. Dzalika alladhi syara'athu lakum ayyuhal mu'minun minal afwa ila diyah takhfifu min rabbikum wa rahmah. Okey, jadi kita tengok pula. Dia kata kat sini, jika walinya berkenan, dia kata jika walinya berkenan, orang yang dibunuh itu dia dah mati, tapi dia ada waris. Waris dia ini memaafkan, kan? Jika walinya berkenan memaafkan dan menerima diah sebagai ganti maaf atas tindakan pembunuhan, maka dia boleh menerima diah. Sebab tu dalam hukum qisas ini dia akan tanya dulu sebelum nak dibunuh orang yang membunuh ini, dia akan tanya dulu adakah keluarga ni boleh memaafkan si pembunuh. Kalau keluarga boleh memaafkan si pembunuh, maka ganti kepada bunuh ini adalah diah. Bayar denda lah. Okey. Maka hendaklah dalam menuntutnya dilakukan dengan penuh baik. Maka bila mana dia dah memaafkan, kemudian dia boleh nak menerima diah, maka bila mana dia nak minta diah tu daripada pembunuh ini, maka hendaklah dia minta dengan berlemah lembut, dengan ma'ruf, dengan baik, bukan dengan permusuhan, bukan dengan kata-kata cacian, bukan dengan kebencian. Kan? Tentunya ini berbeza dengan apa yang berlaku bagi kaum Yahudi, di mana yang berlaku bagi mereka hanya qisas. Maksudnya kalau orang Yahudi, mereka tak terima kepada dia, mereka hanya menerima qisas. Ini yang membezakan antara agama Islam dengan agama Yahudi.
Kalau orang Yahudi bunuh mesti balas bunuh, tak ada dah kemaafan. Tetapi bagi umat Islam, kalau seorang itu membunuh, maka dia ada peluang untuk meneruskan kehidupan dia kalau waris ini boleh memaafkan. Dan bila mana waris ini memaafkan, dia tak dilepaskan begitu sahaja, tapi dia dilepaskan dengan dia perlu membayar diyah. Dan ini adalah takhfif min rabbikum. Inilah satu keringanan, satu maksudnya maksudnya keringanan ataupun rahmat Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti mana kefarduan kepada kaum yang sebelumnya, umat yang sebelumnya, kalau mereka dah membunuh, maka mereka terus akan dibalas dengan bunuh. Tidak ada kemaafan bagi mereka dan tak ada peluang mereka untuk hidup. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, Allah turunkan kefarduan ataupun Allah turunkan ganti. Maksudnya Allah kata, tanya dulu kepada waris yang dibunuh tu. Kalau dia boleh memaafkan, maka dia boleh, si pembunuh ni boleh meneruskan kehidupan dengan cara dia perlu membayar diyah. Dan orang yang menuntut diyah ni pula, Allah SWT minta kepada mereka supaya menuntutnya dengan cara yang baik, dengan cara yang berlemah lembut, bukan dengan cara yang penuh dengan kata-kata kesat, dengan ugutan dan sebagainya. Maha suci Allah yang maha hebat, yang menurunkan peraturan dalam kehidupan manusia ini. Subhanallah, maha suci, sangat indah agama Islam itu. Sampai macam tu, dah bunuh pun tapi Allah SWT perintahkan supaya bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Okey. Kemudian Allah SWT kata, Nabi dalam ayat ni dikatakan, bila mana kemudian barang siapa di antara kamu yang mengambil diat, dah bila mana dia dah dimaafkan, kemudian dia dah menerima diat 100 ekor unta, kemudian membunuh si pelaku setelah pembayaran diat. Dia guna dahlah orang ni dia bayar diat, kemudian dia tak puas hati pula, kemudian dia bunuh orang yang membunuh ini. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni tadi, maka dia akan mendapat siksaan yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah melakukan satu tindakan jenayah dengan adanya unsur pembatalan perjanjian dan kesepakatan. Maksud dekat situ bila mana seorang itu, bila mana dia telah menerima kemaafan dan dia telah memaafkan pembunuh, kemudian dia telah menerima diat, maka dekat situ dia tidak boleh membunuh orang yang telah pun membayar diat tersebut. Maka orang tu sebenarnya dia dah lepas. Dengan Allah SWT pun dia dah lepas, dengan manusia itu pun dia dah lepas sebab dia dah dimaafkan, kemudian dia juga telah membayar diat. Maka tidak ada lagi kesalahan kepada dia untuk dia dibunuh. Kalau dia dibunuh juga, maka itu merupakan satu kezaliman yang dilakukan oleh waris yang telah pun mengambil diat sebagai ganti kepada pembunuhan yang dilakukan. Maka kemudian Allah SWT dia datangkan ayat yang berikutnya. Allah SWT bagi tahu, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Allah kata apa? Pada kisos ini, adanya kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, mudah-mudahan kamu bertakwa. Macam mana kita nak kata dalam kisos tu ada kehidupan, sedangkan bunuh dah balas dengan bunuh? Macam mana pula kita kata bahawa sesungguhnya kisos itu ada kehidupan? Maka dekat sini dia kata, wahai orang-orang yang berakal, ya ulil uqul fima syara'at lakum minal qisasi hayatun wa ayyu hayyah. Dia kata apa? Telah disyariatkan kepada kamu kisas yang padanya ada kehidupan. Apakah kehidupan itu? Maka dia kata, li'annahu man alima anna man qatala nafsan qutil biha yartadda wa yanzajar anil qatl. Dia kata bila mana seorang itu dia mengetahui bahawa kalau dia membunuh, dia akan dibalas dengan bunuh. Kemudian kisos itu dilakukan pula di hadapan khalayak ramai, maka benda ni sebenarnya dia akan mengelakkan berlakunya pembunuhan yang lain, kan? Adakah orang bila mana dia dah tengok kisos tu berlaku depan mata dia, dia ada orang yang balas bunuh kemudian dipancung depan khalayak ramai, maka mesti timbul dalam diri rasa ketakutan. Tak naklah bunuh, nanti kalau bunuh kena balas bunuh. Jadi sebenarnya kisos ini telah menghidupkan nyawa-nyawa orang lain yang masih hidup. Kan? Kalau kisos ini tak dibuat, boleh jadi banyak lagi berlakunya kes-kes pembunuhan.
Tapi bila mana kisos ini dilakukan mengikut seperti mana yang Allah SWT fardukan, maka sebenarnya kisos ini telah menyelamatkan banyak nyawa-nyawa lain yang masih hidup pada ketika itu. Walaupun dia kisos, kadang-kadang orang kata zalim Islam ni kan. Seorang bunuh dibalas dengan bunuh. Tidak. Sebenarnya bila mana dibalas dengan pembunuhan itu, maka orang lain yang melihat, maka dia akan timbul rasa takut, rasa gentar. Maka bila mana ada keinginan dia nak membunuh, maka dia akan fikir, tak boleh ni, kalau bunuh ni kena balas dengan bunuh. Maka dia akan meninggalkan pembunuhan. Maka bila mana dia meninggalkan pembunuhan, maka dekat situ dia telah menyelamatkan nyawa orang yang lain. Ini yang dimaksudkan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kerana orang yang mengetahui apa yang diterimanya jika membunuh seseorang, maka dia akan menjauhi usaha pembunuhan. Ini juga boleh memberikan satu kesan kepada orang ramai sehingga dia berusaha menjaga kehidupannya dan juga kehidupan orang-orang yang akan hendak dibunuhnya. Maka dekat sini dengan demikian keamanan akan terjamin. Wa ya'man an-nas ala arwahihim zalika huwa syara'allahu al-hakim. Agama yang menjaga kebahagiaan kehidupan manusia itu di dunia dan juga hari akhirat. Jadi Ustaz rasa jelas tentang penakrifan ataupun penafsiran ayat ini secara umum. Maksudnya ayat ini Allah SWT letakkan kepaduan kisos. Seorang yang membunuh mesti dibalas dengan bunuh. Dan orang yang membunuh itu mesti dilihat kepada sama rata. Kalau yang membunuh hamba, dia bunuh orang merdeka, maka tak adil kat situ. Maka dia kena cari juga yang sama. Kan? Kalau yang membunuh itu merdeka, dia bunuh hamba, maka dia tak akan dibunuh. Kalau yang bunuh itu perempuan, maka yang dibunuh itu kena mesti perempuan. Maksudnya ada kesamarataan. Okey. Jadi dekat sini kita tengok pula, apakah yang menyebabkan ayat ini Allah SWT turunkan. Jadi ayat ni sebenarnya, bila mana kita tengok asbabun nuzul, maka kita akan lebih faham tentang penafsiran cerita ni. Sebab tu, seperti mana yang Ustaz bagi tahu sebelum ni, bahawa ilmu tafsir ini dia memerlukan kepada banyak cabang-cabang ilmu yang lain. Antaranya asbabun nuzul. Kadang-kadang kita tak akan tahu kenapa Allah SWT turunkan ayat ni tanpa ada asbabun nuzul. Jadi bila mana asbabun nuzul tu ada, dia boleh menyebabkan kita lebih faham maksud ayat itu secara lengkap dan secara sempurna. Jadi kita tengok apakah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Maka asbabun nuzul dia ada dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan satu riwayat. Ruya fi sababin nuzul hadhihi al-ayat an Qatadah anna ahlal jahiliyah kana fihim baghiyun wa ta'atul lisyaitan wa kana al-hayyu minhum idza kana fihim uddatan wa man'ah faqutila abduhum abdan akharin qalu lan naqtul bihi illa hurra ta'azzazan li fadlihim ala ghairihim wa iza qatalat imra'atun minhum imra'atan min akharin qalu lan naqtal biha illa rajulan fa anzalallahu al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Okey, kenapa ayat ni turun? Ayat ni turun disebabkan apa yang diceritakan oleh Qatadah. Dia kata bahawa orang-orang jahiliah ni dia suka melakukan kezaliman. Kerana apa? Kerana mereka ini mentaati syaitan. Syaitan ni dia tak suka umat manusia ni bersatu. Dia suka umat manusia ni berbalah. Bila mana berbalah, manusia akan jauh daripada mentaati perintah Allah. Maka dekat sana, dekat situ, bila mana mereka mentaati syaitan. Jadi apabila suatu kabilah yang memiliki kekuatan, kemudian hamba mereka membunuh hamba dari kabilah yang lain, maka mereka berkata, kami tidak akan membalas kecuali dengan membunuh orang merdeka. Okey. Rupanya berlaku zaman jahiliah. Orang yang kuat, mereka akan memonopoli, akan melakukan kezaliman terhadap kumpulan-kumpulan yang lemah. Contohnya, ada kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A ni kumpulan yang kuat. Kumpulan B ni kumpulan yang lemah. Okey. Kumpulan A ni, daripada golongan mereka ni ada seorang hamba. Seorang hamba lelaki telah membunuh seorang hamba daripada kumpulan B. Kan? Jadi bila mana kumpulan A
dia telah bunuh kumpulan B punya hamba, maka bukan begitu, macam ni. Kumpulan A ni kuat, kumpulan B ni lemah. Jadi hamba kumpulan B telah bunuh hamba kumpulan A. Kumpulan yang lemah ni dia telah bunuh kumpulan yang kuat. Okey. Jadi bila mana kumpulan yang lemah ni hamba dia telah bunuh hamba daripada kumpulan yang kuat, jadi pastilah yang kuat ni nak tuntut balas ataupun nak tuntut hak dia. Maka bila mana dia menuntut hak, dia tak nak yang dibunuh itu adalah hamba yang membunuh tadi. Faham tak? Sebab dia tak nak hamba. Jadi yang dia tuntut dekat sini, okey, sebab dekat kumpulan yang lemah ni yang membunuh dia hamba, maka sebab dia lemah, kami tak nak hamba, kami nak yang merdeka daripada kalangan B ni yang dibunuh menggantikan nyawa hamba daripada kalangan kumpulan A yang kuat ni. Faham tak? Jadi kat situ tak berlaku adil. Sepatutnya bila B ini yang membunuh itu hamba, maka dan dia bunuh hamba kumpulan A, maka yang kena bunuh tu adalah yang si pembunuh ni lah. Kenapa mesti nyawa dia ni nak ditukarkan kepada seorang yang merdeka daripada kalangan yang lemah? Jadi sebab tu Allah SWT turunkan ayat ni, Allah kata al-hurru bil hurri. Yang merdeka balas dengan merdeka. Tak acilah yang membunuh ni hamba, tiba-tiba bila mana nak minta balas ataupun nak minta hak dia minta yang dibunuh daripada kumpulan B ni sebab kumpulan B ni lemah, kami tak nak hamba kumpulan B, kami nak orang yang merdeka sebab kumpulan kami kuat. Jadi Allah SWT turunkan ayat ini. Faham tak? Okey, kalau tak faham nanti kita bincang dalam kelas tutorial, okey? Jadi dia kata kami tidak akan membalas kecuali dengan membunuh orang merdeka kerana keagungan mereka dan keutamaan mereka atas yang lain. Kerana kami ni kuat, maka walaupun kumpulan kami ni hamba, tapi hamba kami ni mulia sebab kami kumpulan yang kuat. Jadi bila mana dia dibunuh, maka kami nak bunuh daripada kumpulan B ni, walaupun yang membunuh itu hamba, maka kami tak nak bunuh hamba ni, kami nak tuan dia ataupun kami nak yang merdeka di kalangan kumpulan B ni yang dibunuh. Maka tak adil lah dekat situ kan. Kemudian apabila seorang wanita daripada mereka membunuh perempuan dari kabilah lain, mereka berkata kami tidak akan membalas membunuh kecuali seorang lelaki. Lalu turunlah ayat ini. Okey, tadi hamba dengan orang merdeka, yang ni perempuan dengan lelaki pula. Katalah kumpulan perempuan dengan perempuan. Kumpulan B ni tadi lemah, kumpulan A ni kuat. Tapi satu hari tak macam mana, perempuan yang B ni dia bunuh perempuan daripada kumpulan A. Jadi bila mana nak dibalas, nak minta pembalasan, sebabkan A ni kuat, dia kata kami tak nak perempuan yang dibunuh tu, perempuan yang bunuh tu bunuh, jadi kami nak yang gantikan dia adalah seorang lelaki. Nampak tak? Kan bagi orang Arab ni lelaki tu adalah lebih perlu. Jadi bila dia nak melemahkan suatu kaum, maka dia akan hapuskan lelaki. Jadi kumpulan B ni tadi yang bunuh tu perempuan. Bunuh perempuan kumpulan A, patutnya perempuan ni lah dibunuh. Tapi pada zaman jahiliah mereka tak pakai undang-undang ni. Apa yang mereka pakai, kalau mereka kuat, mereka boleh tuntut dekat kumpulan B ni, walaupun yang bunuh itu perempuan, tapi dia nak minta lelaki sebagai balasannya. Jadi kat situ tak ada keadilan, maka sebab tu Allah SWT turun al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Jelas ya? Okay. Kemudian kita tengok asbabun nuzul yang kedua, dia kata dekat sini diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair dalam peperangan Hunain bahawa ada dua kabilah Arab pada zaman jahiliah yang tidak jauh dari masa datangnya Islam. Ada dua hayyaini, maksudnya ada dua kalangan orang Arab yang mana pada zaman jahiliah mereka ni tak jauh lah daripada zaman Islam, yang maksudnya saling bunuh-membunuh. Kemudian fakana bainahum qatalun wa jarahat hatta qatalul abid wan nisa. Falam ya'khuz ba'duhum min ba'd hatta aslamu. Fakana ahad al-hayyaini yatatawalu 'ala al-akhar fil 'iddah wa amwal. Fahalafu alla yardaw hatta yuqtal bil 'abdi minna al-hurru minhum wa bil mar'ati minna ar-rajula minhum. Fanazala fihim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi berlaku benda ni berlaku sebelum Islam datang kan, berlaku pertempuran antara dua kabilah.
Jadi mereka ni saling bunuh-membunuh. Kemudian masing-masing dari mereka ada yang meninggal. Maksudnya mereka ni bertempur, berperang antara sama mereka. Kemudian ada di antara mereka yang tercedera, ada di antara mereka yang meninggal, dan termasuk di antaranya wanita-wanita dan hamba. Kemudian belum sampai saling membalas kembali di antara mereka sehingga akhirnya mereka masuk Islam. Jadi benda tu tak selesai lagi pembalasan, datang dakwah Islam, akhirnya semuanya memeluk Islam. Kemudian salah satu kabilah yang bersekretari itu menyombong, maksudnya dia sombong dengan kekayaan, dengan perbekalannya. Lalu mereka ni bersumpah tidak rela kalau tidak membalas pembunuhan yang dilakukan oleh kabilah lawannya. Bagi seorang hamba yang terbunuh, maka kami harus boleh membunuh seorang merdeka dari kalangan mereka, dan bagi seorang wanita kami harus membunuh seorang lelaki sebagai balasannya. Jadi mereka ni ada yang kuat dan ada yang lemah. Walaupun dah memeluk Islam, bila mana dah memeluk Islam, mereka tetap juga nak adakan pembalasan. Dalam pembalasan ni mereka nak pilih, mereka nakkan hak mereka. Kalau hamba mereka terbunuh, mereka tak nak bunuh dengan hamba, mereka nak yang dibunuh itu adalah seorang yang merdeka. Kalau yang terbunuh di kalangan mereka perempuan, maka mereka tak nak perempuan yang dibunuh di kalangan lawan dia, dia nak yang bunuh itu adalah lelaki. Maka turunlah ayat ini. Allah SWT kata yang bunuh balas dengan bunuh, iaitu pembunuhan mestilah seorang merdeka dibalas dengan seorang merdeka. Tak boleh yang membunuh itu seorang hamba dengan hamba. Tapi bila nak tuntut bela, hamba ni tadi dia minta ganti dengan seorang lelaki yang merdeka. Ataupun dalam pembunuhan tu berlaku pembunuhan di kalangan orang perempuan mereka. Jadi bila mana nak dibayar, nak diadakan tebusan ataupun pembalasan, mereka tak nak yang dibunuh daripada kumpulan lain itu perempuan, tapi dia nak lelaki. Jadi Islam datang, kalau yang bunuh tu, yang terbunuh itu perempuan, maka yang dibunuh itu juga mesti perempuan. Jadi jelaslah kita akan asbabun nuzul, sebab kenapa Allah SWT menurunkan ayat ini. Jelas ya? Jadi insyaAllah kita tengok pula. Kenapa dia stop pula ni? Okay, sekejap. Ada tak? Start betulkan balik dia punya ni. Tak keluar pula. Okey, selesai berkaitan dengan, kalau tak ada apa ni tadi, Ustaz minta maaf, nanti antum boleh rujuk balik kepada slide yang ada lah. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan hukum, ataupun kita tengok kat sini. Okey, yang ni dah selesai. Kita tengok pula apa istinbat hukum yang boleh dikeluarkan daripada ayat yang ada ni. Okey, daripada ayat ini, maka para ulama fiqh telah pun mengeluarkan beberapa hukum. Okey, antaranya yang pertama, hukum hal yuqtal al-hurru bil abdi wal muslim bi zimmi. Okey, adakah akan dibunuh seorang merdeka bila mana dia bunuh seorang hamba, ataupun adakah akan dibunuh seorang muslim bila mana yang dibunuh tu adalah kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang berada macam kita lah kan. Adakah hukum bunuh ataupun seorang Islam dia bunuh kafir zimmi. Katalah Ali dia bunuh Ahcong, adakah Ali akan dikenakan kisos? Jadi dekat sini keluar beberapa hukum, iaitu yang pertama, adakah perlu dibalas bunuh bagi seorang yang merdeka membunuh seorang yang hamba? Jadi dekat sini kita kena tahu siapa yang lebih besar dia punya nilai.
Contohnya kalau hamba dengan hamba maka dia sama. Kalau orang merdeka dengan hamba maka dia tak sama level. Sebab orang yang merdeka ini dia bebas, tapi hamba ini dia adalah harta. Kan? Harta ni yang boleh dijual beli. Status hamba walaupun dia manusia tapi dia hamba. Bila hamba dia jatuh kepada status yang nombor 2. Dia tidak mempunyai hak dia sendiri. Jadi sebab tu antum kena faham apa itu maksud hur. Hur ni orang yang merdeka, orang yang memiliki dirinya sendiri. Ada manakala hamba ini adalah manusia yang tidak memiliki diri dia. Dia adalah harta yang boleh dijual beli dan dia tidak memiliki hak terhadap dirinya sendiri. Dari mana datangnya hamba ni? Hamba ni datang daripada peperangan contohnya. Bila mana seorang satu kumpulan dia berperang dengan kumpulan yang lain, kemudian kumpulan ini ditawan. Maka bila mana ditawan maka dia menjadi hamba. Berlaku pada zaman sebelum Islam ataupun selepas Islam. Kalau Islam pula dia mesti peperangan itu antara Islam dengan bukan Islam. Contohnya kalau orang Islam berperang dengan orang kafir, maka orang kafir kalah, maka orang kafir ini dia ditawan. Bila ditawan, maka dengan sendirinya status dia daripada seorang merdeka tu jatuh kepada seorang hamba ataupun tebusan. Begitu juga kalau dia berlawan dengan orang Islam, lawan dengan orang bukan Islam. Kemudian Islam kalah, Islam ditawan. Maka status dia sebagai seorang yang merdeka, maka dia boleh jadi menjadi seorang hamba. Maka dengan sebab tu bila mana kita nak ambil balik, maka kita kena bayar. Bila bayar itu maka dia bukan lagi milik dia tapi dia adalah milik tuan dia. Maksudnya dia terikat. Maksudnya hamba tu dia dapat daripada benda-benda begini. Ada juga hamba yang asalnya dia adalah seorang merdeka tetapi bila mana dia telah ditipu maka dirinya yang asalnya merdeka telah jatuh menjadi seorang hamba. Seperti mana Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia bukan seorang hamba asalnya. Dia adalah merupakan seorang yang merdeka tetapi bila mana dalam perjalanan dia mencari hidayah Allah, dia telah ditipu oleh seorang Yahudi dan menyebabkan diri dia dijual kepada orang lain, maka status dia yang sebelum ni merupakan seorang merdeka maka jatuh menjadi hamba. Jadi dekat situ akhirnya dia dijual oleh seorang Yahudi kepada Yahudi yang berada di Madinah dan dia menjadi seorang hamba, bukan lagi seorang yang merdeka, sehinggalah bila mana dia memeluk Islam akhirnya sahabat-sahabat membeli dia ni daripada orang Yahudi dan akhirnya dia dimerdekakan, barulah dia merdeka semula. Jadi faham maksudnya hamba ni dia tak sama taraf dengan orang yang merdeka. Begitu juga dengan seorang Islam dengan seorang kafir. Orang Islam dengan orang kafir tak sama darajat dia, berbeza. Islam telah memuliakan darajatnya. Orang kafir ni kalau dia mati terus dengan kekafiran, dia akan duduk di dalam neraka Allah. Hinanya dia dengan sebab kekufuran, kesyirikan yang ada dalam diri dia. Maka seorang Islam dengan seorang kafir, maka orang Islam ni dia lebih mulia dari segi darajatnya kerana orang Islam ini dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini bila mana seorang merdeka membunuh seorang hamba ataupun seorang muslim membunuh seorang kafir. Jadi bagaimana kisos itu berlaku? Maka dekat sini ulama berbeza pandangan. Pandangan jumhur iaitu daripada Malikiyah. Ni antum kena catatlah. Ustaz tak letak tajuk awal je. Perbincangan ni nanti antum boleh tengok dalam nota yang ustaz akan berikan kepada antum. Okey. Kat sini daripada mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Mereka ni berpendapat bahawa seorang merdeka yang membunuh hamba abdi atau seorang muslim yang membunuh seorang kafir zimmi tidak boleh dihukum bunuh. Kalau A ni merdeka dia bunuh B, maka dia terlepas daripada hukuman bunuh. Dia tak boleh sebab status dia tak sama. Ataupun Ahmad dia bunuh Ah Chong, maka Ahmad ni dia tak akan dibalas dengan bunuh sebab kemuliaan yang ada pada Ahmad iaitu Islam yang ada pada dia. Ini pandangan jumhur. Siapa dia? Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Dan dia berbeza pandangan dengan Hanafiyah. Kalau mazhab Hanafi, mereka berpandangan kalau seorang merdeka bunuh hamba, maka dia tetap juga dibalas bunuh. Kalau seorang Islam bunuh seorang kafir, maka dia tetap juga dibalas bunuh. Jadi apakah dalil bagi jumhur dalam meletakkan hukum ni?
Jadi hukum dalil diambil daripada ayat yang kita belajari pada hari ini, iaitu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan kepada kamu menjalankan hukum qisas, balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati, maksudnya dalam pembunuhan. Jadi orang merdeka kesamaannya adalah orang merdeka. Kalau yang dibunuh itu adalah merdeka, maka barulah dia bunuh merdeka. Hamba kesamaannya adalah dengan hamba, dan wanita kesamaannya dengan wanita. Maka seolah-olah Allah SWT berfirman, bunuhlah si pembunuh itu apabila berkedudukan sama dengan si pembunuh. Maksudnya kena bunuh tu dengan level yang sama. Tapi kalau yang bunuh tu hamba, dia bunuh orang yang merdeka, maka dia boleh dibunuh. Sebab status dia berada di bawah. Yang atas maksudnya level dia tak samalah. Kalau hamba bunuh merdeka, dah tentulah hamba ni kena bunuh. Kalau orang kafir bunuh orang Islam, dah tentulah kafir ni kena bunuh. Kalau orang tanya kat mana kesamarataan Islam, sebab itu memang dah sebenarnya, maksudnya hamba dia adalah harta. Kan? Orang kafir, mereka ni tidak mulia sebab mereka ini mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimah yang la ilaha illallah yang ada dalam diri seorang Muslim itu sangat berharga. Mana boleh nak samakan dengan orang kafir. Jadi itu yang ada, yang ditakwil ataupun ditafsirkan oleh jumhur. Dia kata dekat sini Allah minta berlakunya kesamarataan. Bila yang bunuh itu tidak sama rata, maka tak perlulah dihukum bunuh. Maka jatuhlah hukum qisas. Kemudian mereka juga mengatakan tidak ada kesamaan antara orang merdeka dengan hamba. Maka sudah barang tentu orang merdeka tidak dihukum bunuh sebab membunuh hamba. Demikian juga tidak ada kesamaan antara orang Muslim dengan orang kafir zimmi. Maka dia pun tidak boleh dihukum bunuh kerana membunuh orang kafir zimmi tersebut. Ini juga berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Sebab tu setiap satu hukum, dia bukan hanya tengok pada zahir ayat Quran, dia juga cuba mencari dalil-dalil lain yang boleh menguatkan hujah tersebut. Contohnya dalam bab begini, maka rupanya ada dalil daripada hadis yang mana Nabi SAW bersabda, la yuqtal muslim bikafir. Tidak boleh dibunuh seorang Muslim kerana membunuh orang kafir. Maksudnya ada dalam hadis Nabi yang mana Nabi mengatakan bahawa orang Muslim tidak boleh dibunuh kalau dia bunuh orang kafir. Maka bertepatan dengan ayat yang Allah SWT nyatakan dalam ayat yang kita bincangkan ini. Menurut pertimbangan akal, bahawa hamba adalah laksana barang. Sebab tu Ustaz cakap tadi, hamba ni barang. Lantaran kehambaannya yang juga merupakan akibat daripada kekafiran, dan orang kafir itu ibarat binatang kerana kekufurannya yang melampaui batas. Orang kafir ni, dia Allah SWT umpamakan mereka umpama binatang kerana kekufuran, kerana mereka ini tidak menyembah Allah. Seperti mana yang Allah bagi tahu di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Anfal, inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata di sisi hukum dan ketetapan Allah ialah orang-orang kafir. Nampak Allah SWT kata inna syarrad dawab, seburuk-buruk, sehina-hina, seteruk-teruk binatang yang melata ataupun benda yang melata itu adalah orang kafir, kerana mereka ini tidak mahu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, adakah dekat situ kita nak sama ratakan hukum? Maksudnya nak sama ratakan orang Islam dengan orang kafir? Tak, sebab orang Islam itu darajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, manakala orang kafir itu adalah lemah. Tetapi bukan sewenang-wenangnya orang Islam itu boleh membunuh orang kafir. Tidak. Kan? Walaupun orang kafir itu tak sama tarafnya dengan orang Islam, tetapi bukan sewenang-wenangnya orang kafir itu boleh dibunuh. Oh, kalau macam tu senanglah kita kan, nampak orang Cina apa semua kita bunuh sebab diorang ni. Tak, bukan begitu. Ada hukum lain yang telah Allah tetapkan bagaimana seorang Muslim itu bermuamalah dengan kafir zimmi. Tetapi kalau berlaku pembunuhan, maka Islam itu kena didahulukan berbanding dengan orang kafir. Dan mereka ni juga akan ada hukuman-hukuman lain. Allah tu maha adil. Ada hukum. Macam tu Ustaz tak akan aman lah. Orang kafir pun tak nak dengan Islam. Sebab Islam ni tak. Maksudnya dekat sini dia ada hukuman lain. Bukan qisas. Tapi ada benda-benda lain yang Allah SWT akan letakkan kepada hukum seorang Muslim yang membunuh kafir zimmi. Maka dia berdosa besar. Walaupun dia tak dihukum bunuh, tapi dia
berdosa besar di sisi Allah adalah hukuman-hukuman lain yang mana dekat situ Allah SWT masih menjaga hak-hak Islam, masih menjaga hak-hak orang kafir sekalipun mereka dalam keadaan mana, dalam muamalah mereka dengan orang Islam. Tapi kalau berlaku pembunuhan, maka orang Islam itu mesti ditinggikan darjatnya berbanding dengan orang kafir. Nanti adalah dalam bab kan, ada hadis yang mana Nabi SAW bersabda tidak akan masuk syurga orang-orang seorang Islam yang membunuh orang kafir tanpa kafir zimmi, tanpa ada sebab kan, dan harta orang kafir zimmi itu terpelihara di bawah penjagaan orang-orang Islam. Tapi kalau juga berlakunya pembunuhan sesama mereka, maka dengan sebab dia tu Islam, maka dia tu darjatnya lebih tinggi daripada orang kafir. Okey, kemudian kita tengok pula apa dia dalil daripada mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi dia tetap juga menggunakan dalil yang sama. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kat sini kita tengok bagaimana ulama berbeza dalam penafsiran satu-satu ayat. Allah turunkan satu ayat tapi penafsirannya berbeza. Jumhur pakai kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dan mazhab Hanafi pun pakai kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Tapi dia punya natijahnya berbeza. Okey, dia kata kat sini, mazhab Hanafi dia kata di awal ayat Allah SWT mewajibkan hukum bunuh bagi pembunuh dan ketentuan itu bersifat umum, meliputi setiap pembunuhan, baik orang merdeka maupun hamba, muslim ataupun zimmi. Dalam ayat ni Allah SWT guna umum. Itu sebab tu pentingnya usul fiqh. Dekat mana ayat khusus, dekat mana ayat umum. Kalau dalam mazhab Hanafi pula, mereka melihat kepada konteks ayat dalam konteks umum. Allah SWT kata, kutiba, difadukan ke atas kamu qisas pada pembunuhan. Tak ada pun dekat situ perincian terhadap pembunuhan ini kalau muslim bunuh muslim, kafir bunuh kafir ataupun muslim bunuh kafir. Tak. Umum. Al-qatla tu umum. Pembunuhan semuanya. Kan? Sama ada bunuh hamba ke, bunuh lelaki ke, bunuh perempuan ke, bunuh kafir ke, maka Allah kata pada orang yang membunuh itu ada qisas. Maka mazhab pun dia bunuh seorang hamba. Nampak? Kan? Jadi kita tengok tadi yang mazhab jumhur dia berpandangan dengan mentafsirkan ayat ni dengan pandangan dia, dia kata kena dengan balasan yang seimbang. Kemudian kalau mazhab Hanafi dia tengok kepada keumuman ayat. Umum ayat. Ayat tu umum. Kan? Sebab Allah SWT kata setiap yang bunuh dibalas dengan bunuh. Tak ada pun ayat kat situ Allah perincikan. Jadi dengan sebab tu mereka mengambil ayat ini sebagai dalil bahawa al-hurru bil abdi, maka al-hurru tu boleh bunuh. Maksudnya kalau seorang merdeka bunuh seorang hamba, maka yang merdeka ini boleh dijatuhkan hukum bunuh. Sebab lafaz ayat ini adalah umum. Kalau seorang muslim dia bunuh muslim, dia bunuh orang kafir zimmi, maka dia tetap kena bunuh sebab ayat ni lafaz datang dengan lafaz umum. Jadi nanti antum boleh tengok dalam nota tu dia ada lagi dalil-dalil lain perincian daripada mazhab Hanafi. Ustaz sebut ni sebagai yang utama sahaja. Kemudian bila mana kita memerhatikan kepada khilaf yang ada di antara jumhur dan mazhab Hanafi, maka dekat sini kita boleh keluarkan satu tarjih. Kalau dekat dalam kitab ni, kitab As-Sabuni, dia mentarjihkan bahawa pandangan jumhur itu adalah lebih tepat. Tapi tak, kalau pandangan jumhur, pendapat Al-Sabuni dia kata pendapat Abu Hanifah tentang keharusan hukum bunuh bagi orang merdeka yang membunuh hamba adalah logik secara makna yang diperkuatkan dengan sabda Rasulullah, man qatala abdahu qatalnahu. Barang siapa yang membunuh hambanya maka kami bunuh dia. Itu kerana Islam mempersamakan antara orang merdeka dengan hamba dalam perlindungan darahnya. Maka hak kehormatan hamba adalah sama dengan hak kehormatan orang merdeka. Dan jiwa orang merdeka pun sama dengan jiwa hamba. Oleh itu pembunuhan atas hamba oleh orang merdeka harus dihukum bunuh pula. Ini pandangan Imam As-Sabuni. Adapun pembunuhan orang kafir oleh orang muslim, maka pendapat jumhurlah yang lebih kuat. Lebih-lebih setelah diperkuatkan dengan sabda Nabi, la yuqtal al-muslim bi kafir. Jadi Imam As-Sabuni dia perincikan. Dia kata kalau
merdeka Muslim, bunuh hamba Muslim, maka merdeka ni boleh dibunuh. Tapi kalau Muslim bunuh kafir, maka jatuh hukum kisos itu kepada Muslim sebab darajat orang Islam itu adalah lebih tinggi. Okay. Ini pandangan Imam As-Sabuni lah. Tapi dalam ni dia ada perincikan lagi lah, kalau antum boleh baca, itu adalah lebih baik. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan pandangan dan pendapat saudara bahawa Allah mengaitkan akhir ayat dengan permulaannya itu tidak boleh diterima. Okey, ni dia tetap dengan pandangan dia lah. Maksudnya pandangan Imam As-Sabuni, kalau antum tengok dalam tafsir ayat ahkam, maka dia memperincikan. Kalau hamba al-hurru bil abdi, kedua-duanya Muslim, maka hamba tu boleh dibunuh. Berdasarkan hadis Nabi, man qatala abdahu qatalnahu. Barang siapa yang membunuh hambanya, maka kami akan bunuh dia. Dan kalau Muslim dengan kafir, maka tidak jatuh hukum kisos itu kepada Muslim sebab ada hadis Nabi, la yuqtalul muslim bil kafir. Tidak boleh dibunuh seorang Muslim sedang membunuh orang kafir. Okey, itu bab yang pertama ataupun hukum yang pertama. Hukum yang kedua, adakah dibunuh seorang ayah kalau dia membunuh anaknya? Okey. Kedua-duanya merdeka tapi taraf berbeza. Ini ayah, ini anak. Ayah bunuh anak. Jadi adakah ayah ini akan dibalas dengan kisos? Maka jumhur berpendapat seorang yang membunuh anaknya tidak dibunuh. Ini kerana ada sabda Nabi SAW, la yuqtalul walidun biwaladihi. Tidak akan dibunuh seorang ayah kerana membunuh anaknya. Al-Jassas menyebut hadis ini masyhur dan sungguhnya Umar bin Khattab pernah memutuskan kes pembunuhan anak oleh ayahnya sendiri. Berdasarkan hadis ini yang disaksikan oleh para sahabat yang lain tanpa ada yang menentang, maka hadis ini digolongkan sebagai hadis yang mutawatir. Okey. Kalau Imam Malik, jumhur dia kata tak boleh dibunuh ayah. Tapi Imam Malik dia ada perincian. Imam Malik dia kata harus dibunuh apabila seseorang itu sengaja membunuh anaknya, seperti ditelentangkan terlebih dahulu lalu disembelihnya. Kalau mazhab Maliki, kalau bunuh dengan sengaja, maka di sana ayah ini boleh dibalas bunuh. Tapi kalau dia bunuh dengan keadaan tidak sengaja, maksudnya tanpa niat, maka dia tidak akan dihukum bunuh. Al-Qutubi menyebut bahawa di kalangan mazhab Maliki tidak ada perbezaan pendapat bahawa apabila seorang pembunuh membunuh anaknya dengan sengaja seperti ditelentangkan terlebih dahulu, lalu kemudiannya disembelihnya atau dikurung, lalu dilemparinya batu sehingga mati, maka mereka sepakat dia harus dibunuh. Tetapi kalau hanya menghayunkan pedang yang dimaksudkan untuk menakut-nakutkan, kemudian mengenainya dan menyebabkan kematiannya, maka dia tidak dibunuh tetapi dikenakan diat. Maksudkan berbeza, yang tadi tu membunuh dengan niat, yang kedua membunuh tanpa niat, maka dia tidak akan dibunuh. Okey, kat sini tarjih dia apa yang dikemukakan oleh jumhur lebih kuat kerana berdasarkan nas sebagaimana telah kami bawakan di bahagian terdahulu, oleh kerana kasih sayang orang tua menjauhkan kemungkinan dia ni membunuh anaknya dengan sengaja. Lain halnya dengan anak apabila membunuh ayahnya, maka harus dibunuh tanpa ada perbezaan pendapat. Tapi kalau anak bunuh ayah, maka anak ni akan dibalas dengan bunuh. Itu besarnya taraf ayah kepada anak. Okey, sama juga dengan harta. Kalau seorang ayah curi harta anak, maka dia tak dikenakan apa-apa. Tapi anak ambil harta ayah, dia kena. Okey, kemudian, okey, itu yang kedua. Yang ketiga, adakah dibunuh jamaah bil wahid? Ini contohnya, adakah dibunuh satu kumpulan walaupun dia membunuh seorang? Okey, katalah ada sekumpulan remaja 5 orang, dia tangkap seorang budak, kemudian dia pukul, kemudian dia ketuk budak ni sampai mati. Adakah seluruh jamaah ni akan 5 orang ni, kumpulan ni semuanya akan dihukum bunuh kerana membunuh seseorang, ataupun seorang daripada mereka je? Boleh faham kan? Adakah dibunuh sekumpulan bila mana dia bunuh seseorang? Maka dekat sini dia kata jumhur imam mazhab yang 4 berpendapat harus dibunuh semuanya. Maksudnya mazhab yang 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali mengatakan walaupun 5 orang bunuh seorang, dia syarat dia kena merdeka lah, maksudnya maka yang kelima-lima ni dia akan dihukum dengan hukum bunuh walaupun dia bunuh seorang. Kan, maksudnya yang berlaku macam sekarang lah,
Dia tendang je, tapi tendang pun sebab dia berkumpulan, maka kelima-lima ni boleh dihukumkan bunuh kecuali mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ni yang ambil benda yang zahir je, dia kata tidak. Dia kata sedangkan mazhab Zahiri dia kata tidak boleh dibunuh berdasarkan zahir ayat kutiba alaikumul qisasu bil qatla. Maksudnya diwajibkan kamu menjalankan qisas, balasan yang seimbang dalam perkara-perkara yang menyebabkan kematian. Maksudnya seimbang. Kalau seorang kena dengan seorang lah. Jadi dia ambil lafaz tu secara umum. Okey. Dalil jumhur pula dia kata apa? Dia kata dekat sini Ibnu Katsir menyebut, dia kata dekat sini ada riwayat yang menyebut anna Umar bin Al-Khattab qatala sab'atan fi ghulamin qatla bi San'a wa qala Umar law tamala'a alaihi ahlu San'a laqataltuhum. Sebab Saidina Umar radhiyallahu anhu pernah membunuh seorang, pernah menjatuhkan hukuman bunuh kepada 7 orang yang telah pun membunuh seseorang. Yang 7 orang ni dia bunuh seorang di San'a di Yaman, maka dia balas 7 ni dengan hukum bunuh walaupun dia bunuh seorang. Sehingga Saidina Umar ni dia kata kalaulah seluruh ahli San'a ni mereka bersepakat berkumpulan membunuh seorang, maka semua dekat San'a tu aku akan bunuh kerana telah menyebabkan kematian seorang. Nampak? Maka dekat sini jumhur qaul jumhur itu adalah pandangan yang lebih tepatlah ataupun pandangan yang lebih diterima, iaitu kalau kumpulan bunuh seorang menyebabkan kematian, maka sekumpulan ni lima-lima ni kalau dia bersepakat, maka lima-lima ni boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Okey, kemudian kita tengok pula yang keempat. Bagaimana, siapakah yang boleh menjatuhkan hukuman qisas ni? Bagaimana pelaksanaan hukuman qisas? Pelaksanaan hukuman qisas ni bukan, dia macam mana nak laksanakan hukuman qisas? Adakah kalau orang tu dia bunuh dengan cara menendang, tendang sampai mati, maka orang yang membunuh tu juga kena tendang sampai mati? Maksudkan sebab kat situ Allah kata kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Maksudnya kena ada keadilan dalam melakukan qisas ni. Kan? Maksudnya kalau dia bunuh orang tu dengan cara tolak orang tu daripada bangunan, maka bila nak balas nanti pun dia tu kena ditolak daripada bangunan. Maksudnya begitu. Kaifa yuqtal al-jani indal qisas. Para ahli fiqh berbeza pendapat. Maksudnya dekat sini ulama fiqh berbeza pendapat dalam teknik pelaksanaan hukuman mati. Dalam masalah ini ada 2 pendapat. Antu tengok baik-baik. Yang pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i, serta riwayat daripada Imam Ahmad menyebut bahawa hukuman mati qisas harus dilaksanakan dengan cara bagaimana pembunuh itu melakukan pembunuhan terhadap mangsanya. Maksudnya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan juga sebahagian daripada Imam Ahmad, dia kata kalau seorang tu dia bunuh orang dengan cara tenggelamkan orang tu dalam air, maka nanti nak balas pun ambil dia balik, tenggelamkan dia dalam air. Maksudnya bagaimana dia membunuh, macam itulah juga dia dibunuh. Itu pandangan Imam Malik, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i dan juga sebahagian daripada pandangan Imam Ahmad. Kemudian ada pandangan yang lain, iaitu pandangan Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, mazhab Hanafi dan juga mazhab Hanbali. Dia kata teknik pelaksanaannya harus dengan pedang, kerana yang dikehendaki dalam hukuman qisas itu ialah melenyapkan jiwa, sebab lenyapnya jiwa yang lain. Mereka berdalil dari sebuah hadis la qawada illa bisayf. Mereka berpegang pada hadis yang mana Nabi SAW kata tidak ada qisas melainkan dengan pedang. Maksudnya macam mana cara pun mereka ni membunuh, maka bila mana nak dibalas mereka ni mesti dengan pedang. Katalah dia bunuh kawan dia dengan cara dia bagi minum racun, kan? Bawa air bagi minum, rupanya air tu racun, minum mati. Maka bila mana nak qisas, dia tidaklah diberi racun tetapi dia akan dibunuh dengan pedang, maka dipancung. Kerana ada hadis Nabi kalau qisas itu hanya boleh dengan pedang, bukan dengan cara seperti mana yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Kalau dia bagi orang tu dia bunuh dengan cara minum air racun, dia minum racun, maka dia juga dibunuh dengan minum racun. Tak, mazhab Hanafi dan juga mazhab sebahagian daripada mazhab Hanbali mengatakan dia mestilah dibunuh dengan pedang ataupun dipancung. Okey. Kemudian kemudian kita tengoklah dekat dalam ni dua pandangan ni yang manakah yang
boleh kita kata dirojeh, yang lebih tarjih, yang lebih kuat, maka bagi Imam As-Sabuni dia kata pandangan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, qaul yang kedua itu adalah lebih rojeh, iaitu walau macam mana pun cara dia bunuh orang, maka balasan dia untuk dibunuh adalah dengan pedang, maka itu adalah lebih rojeh lah, maksudnya lebih tepat. Okey, kemudian kita tengok yang kelima. Terus ambil pedang bunuh Nabi. Tidak, kalau macam tu hancurlah dunia ni kan. Maka yang boleh menentukan hukuman kisos ini adalah mufti ataupun hakim ataupun kerajaan. Ini adalah qaul jumhur dan juga pandangan semua. Al-Qutubi menyebut para mufti telah bersepakat bahawa siapa pun tidak diperbolehkan membalas pembunuhan terhadap yang lain kecuali penguasa, hakim, dan manusia tidak diperkenankan membalas tindakan pembunuhan sebahagian terhadap sebahagian yang lain, sebab hanya penguasa atau orang yang diberi kuasa sahaja yang boleh. Maksudnya kalaulah seorang itu membunuh, maka dia kena bawa kepada pengadilan dulu. Bukan sewenang-wenangnya bila bunuh terus balas bunuh, tidak. Dia mesti diadili dan dia mesti ditengok betul tak dia ni, kenapa dia ada sebab ke dan sebagainya. Maka bukanlah orang awam yang boleh menentukan, hukum ini mestilah ditentukan oleh hakim. Okey, habis 5 hukum yang dikeluarkan oleh para ulama daripada ayat yang ada. Secara terperincinya antum boleh tengok dalam nota yang ustaz akan berikan kepada antum nanti. Okey, kemudian kita tengok pula yang seterusnya, apa yang boleh kita ambil daripada ayat ni. Maka dalam ayat ni terlalu banyaklah yang boleh kita ambil pengajaran. Yang pertama, disyariatkan kisos, merupakan syariat kisos ini merupakan satu kefarduan daripada Allah Subhanahu taala kepada hamba-Nya untuk menjaga kemaslahatan dan kebahagiaan kehidupan. Sebab tu tidak ada hukuman yang lebih baik dekat muka bumi ini melainkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hukuman Allah itu adalah hukuman yang boleh menjaga kehidupan. Tak boleh kalau hukum bunuh dibalas dengan denda, tak boleh. Maksudnya mesti dengan kisah dan juga pengacaraan apa yang ada dalam Islam, itu yang boleh menyelamatkan nyawa. Kemudian yang kedua, hukuman kisah mengurangkan jumlah kejahatan. Kan? Wa yaqdi ala dhamara'in wa yarbil najah. Kan dia kata dekat sini, hukuman kisas mengurangkan jumlah kejahatan, menghilangkan rasa dendam. Kemudian bersifat mendidik penjahat yang lain. Wa yurabbi an-nujah. Maksudnya dekat sini maksudnya apa yang Allah SWT tetapkan ini adalah untuk mengurangkan kadar jenayah, kemudian mendatangkan rasa ketakutan bagi pembunuh-pembunuh yang lain. Kemudian dekat sini juga adalah untuk mendidik kepada penjenayah-penjenayah yang lain. Kemudian yang ketiga, kisas itu terkandung makna kehidupan bagi manusia. Fil qisas hayatun nufus wa himayatul afrad wal mujtama'atul basyariyah. Kan kisas itu dia akan menghidupkan kehidupan manusia yang lain, kemudian sama ada dalam ruang lingkup peribadi ataupun dalam menjaga hak-hak individu dan juga menjaga hak-hak kehidupan masyarakat secara berjemaah. Kemudian kita tengok yang seterusnya, al-a'da'u ala ghairil qatil minal asabiyah al-jahiliyah allati harabahal Islam. Pembalasan kepada selain pelaku pembunuhan adalah bentuk asabiyah jahiliyah yang mana Islam memeranginya. Kan, al-i'tida'u ala ghairil qatil. Maksudnya kalau seorang tu membunuh tapi seluruh keturunan dia dimusuhi, kan, maka itu adalah asabiyah jahiliyah. Benda ni adalah dalam keadaan orang-orang jahiliyah yang Islam memusuhinya. Kalaulah ke seorang dia yang bunuh, maka seorang ni je. Jangan kaitkan dia dengan mak dia, ayah dia, keturunan dia, keluarga dia. Apa salah mak, ayah dia, keturunan, keluarga dia? Sebab yang bunuh tu adalah seorang. Maka kalau masih ada seorang yang membunuh tapi yang dimusuhi adalah seluruh daripada keturunan keluarga dia, maka itu adalah daripada unsur-unsur asabiyah jahiliyah yang mana Islam tidak Islam memeranginya. Islam tak suka benda tu berlaku. Kemudian
kita tengok di dalam kisos harus ada unsur keseimbangan. Kan, tak boleh ada unsur-unsur asabiah, tak boleh ada unsur-unsur dia kata dekat sini dalam kisos harus ada unsur keseimbangan supaya kejahatan, penyimpangan, kezaliman dan perusahaan tidak bertambah luas. Maksudnya dalam kisos ini dia nak mengelakkan daripada berlakunya lebih besar permusuhan tu. Maksudnya bila dah adanya kisos, maka manusia boleh mulakan hidup baru. Tak perlu lagi nak berdengki, berdendam dan sebagainya. Kalau tak nak balas, kau boleh terima dia, dapat habuan balik daripada apa yang berlaku. Maka benda tu habis settle. Jangan sampai masuk 7 keturunan, 10 keturunan dan sebagainya. Kemudian yang keenam, sekiranya seorang wali yang terbunuh telah memberi kemaafan dan mahu menerima dia, maka pembunuh wajib menyerahkan dia itu kepada mereka tanpa menangguhkannya. Kan, kalau dia tu dah terselamat daripada kena bunuh, maka kalau dia nak kena bayar dia, jangan ditangguh-tangguhkan. Kalau ada, bagi. Kalau dia ni tak mampu, maka perlu kepada seluruh keluarga dia untuk membantu dia untuk menyelesaikan. Kalau bukan keluarga, maksudnya kaum dia, kan, saudara mara dia, bantu untuk selesaikan dia ni supaya dia boleh memulakan kehidupan baru dan dia jangan ditangguh-tangguhkan. Dah lah orang ni dah kehilangan orang yang disayangi, tangguh lagi bayar dia, maka itu boleh mendatangkan lagi kesedihan dia. Jadi boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan, boleh menyebabkan berlakunya dengki, perpecahan yang lebih teruk. Kemudian yang ketujuh, keringanan hukum, takhfiful uqubah rahmatu minallah. Allah SWT telah memberikan kepada kita banyak keringanan. Kalau dulu bunuh terus barang bunuh, tidak ada kemaafan, tapi untuk umat Nabi Muhammad, Allah SWT lebih rahmat, Allah SWT lebih ringankan. Kan, Allah SWT turunkan benda tu, memberikan keringanan kepada umat ini, tanda dan bukti bahawa kasih sayang Allah melebihi daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara benda yang boleh kita dapat daripada ayat yang kita bincangkan. Kemudian yang terakhir, apakah hikmah daripada pensyariatan hukum ini? Dah tentulah hikmah yang pertama, Islam itu menjaga hak-hak manusia, kan. Kalau kita tengok maqasid syariah pun ada 5, antaranya adalah menjaga nyawa. Maka kisos ini adalah untuk menjaga nyawa bagi seluruh umat manusia. Kemudian pada kisos ini juga kita tengok ada kelembutan, kan? Ada kemaafan. Maksudnya ini adalah dalil kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Kalau dulu langsung tak boleh, tapi dekat sini adanya boleh diberikan kemaafan, dan orang yang memberikan kemaafan itu tanda dia ni adalah lebih luas. Banyak contoh-contoh. Kalau negara Saudi antaranya negara yang mengamalkan hukum hudud sepenuhnya. Banyak kisah-kisah yang kita dengar bila mana walaupun anaknya dibunuh, tapi dia memaafkan kepada orang yang membunuh. Itu tanda lapang dada yang begitu besar. Bukan maksudnya bila nak bunuh aku pun nak bunuh, tidak. Bahkan dia memberikan manfaat kepada pembunuh itu bila mana dia dah dimaafkan, berubah menjadi orang yang lebih baik dan membuat banyak kebaikan dekat muka bumi, maka pastilah kehidupan dia itu pahalanya akan dapat pada orang yang memaafkan. Bagi orang yang memaafkan itu dan dia juga merupakan tanda dia ni berlapang dada menerima sesuatu ketentuan daripada Allah SWT, dan akhirnya tentulah bahawa apa yang Allah SWT tentukan itu, Allah SWT lebih mengetahui apa yang ada padanya. Dekat sini sesungguhnya mereka para hukum umum memiliki pandangan dekat intiqami ila makna sami jalil faqad kanat uqubah salifah intiqaman yantaqimu biha al-mujtama' minal majrumin. Kan dia kata dekat sini dia kata, dan perlulah diketahui bahawa sebahagian dalil-dalil hukum umum menaruh rasa belas kasihan, lalu mereka menganggap keji hukuman kisos sehingga mereka menghindarkan pembunuhan dari hukuman mati. Padahal si terbunuh itu telah menjadi korban kezaliman yang semestinya lebih patut untuk disayangi dan dikasihi. Dan kalaulah si pembunuh dikasihani, maka siapakah gerangan yang akan menyayangi masyarakat dari ancaman pembunuhan puak penjahat dan kaum perosak? Dan apa yang harus kita lakukan di atas benda yang bermaharajalela ini dengan tindakan kejahatan di mana-mana zaman sekarang ini yang membuat kegelisahan masyarakat dengan timbulnya pelbagai bentuk kejahatan seperti pembunuhan, rompakan dan sebagainya. Jadi maksudnya apa yang Allah SWT datangkan ini adalah sebagai satu
cara ataupun inilah jalan kepada manusia untuk menjaga dunia ini dari sebarang kerosakan, daripada sebarang maksudnya ketidakamanan. Jadi sekadar itu penerangan Ustaz pada hari ini, dan insya-Allah soalan-soalan akan diberikan kepada antum untuk antum isi sebagai bukti antum telah pun melihat video ini, dan insya-Allah nanti Ustaz akan berikan linknya. Jadi sekadar itu, segala yang baik daripada Allah SWT dan segala yang lemah adalah kelemahan Ustaz sendiri, dan insya-Allah segala benda yang antum tak faham antum boleh catat, dan insya-Allah kita akan bincangkan dalam kelas tutorial nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.